Antara paparan menarik minggu ini, OPV1 mulakan operasi pertama di perairan Kuching dan 8 individu ditahan ketika menangguk benih kerang secara haram. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Zuhaimi Osman dalam MCG Report edisi kedua rangkuman Januari 2024. Selepas diserahkan kepada Maritim Malaysia pada 2 Januari lalu, kapal peronda luar pesisir pantai pertama OPV1 secara rasminya memulakan operasinya. Ikuti laporan kru MCG Report dalam pelayaran aset Maritim Malaysia yang bermula di Pelabuhan Kelang, Selangor ke Kuching, Sarawak. Tanggal 18 Januari menjadi satu lagi sejarah buat agensi ini apabila kapal peronda luar pesisir OPV1 yang merupakan jentera terkini dalam inventory aset Maritim Malaysia selamat tiba di home port atau pangkalan utamanya di Kuching, Sarawak. Pelayaran selama 2 hari dari Pelabuhan Kelang ke Kuching dengan jarak hampir 800 batu nautika sememangnya menguji prestasi dan keupayaan sebenar kapal peronda OPV1 ini. Kami diberi peluang untuk bersama-sama mengikuti pelayaran bersejarah ini. Mengharungi Laut Cina Selatan merupakan satu perjalanan yang agak sukar bagi kapal-kapal kecil. Namun, berdasarkan keupayaan dari kebentuk kapal peronda OPV1 ini, gelombang lautan pada tahap 3 yang melanda sepanjang pelayaran, ianya umpama gegaran kecil. Biarpun hujan serta angin kencang mengiringi dari Pelabuhan Kelang hinggalah ke Laut Cina Selatan dengan kekuatan angin sekitar 30 ke 50 knot, kapal ini masih mampu meluncur gagah dan penuh megah membelah lautan biru. Pagi 17 Januari menjadi saksi apabila OPV1 buat pertama kalinya merentasi garis bujur 109 darjah dan mula memasuki kawasan Malaysia Timur. Seminggu sebelum memulakan perjalanan pulang ke Kuching, warga kapal telah menjalani latihan penyesuaian bagi memastikan kompetensi kesemua kru berada pada tahap tertinggi sebelum memulakan operasi pertamanya. Pelbagai latihan dijalankan, antaranya latihan penembakan, latihan melawan kebakaran serta kebanjiran, latihan penyesuaian peralatan, latihan pendaratan pesawat dan lain-lain lagi. Sepanjang pelayaran dapat kami saksikan bagaimana kerjasama serta kebolehan anak-anak kapal ini mengendalikan peralatan serta tali temali dengan cekap dan profesional. OPV1 yang mengambil reka bentuk kelas Damen 1800 dari Belanda berukuran 83 meter panjang dengan 13.7 meter lebar mampu melakukan pengawasan jarak jauh hingga ke kawasan zon ekonomi eksklusif serta kawasan di luar jangkauan kapal-kapal kecil. Kapal ini juga berkeupayaan melaksanakan operasi di laut dalam tempoh maksima 21 hari tanpa ulang bekal. Dengan kekuatan seramai 56 anak kapal diketuai oleh pegawai memerintah Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, kami akhirnya tiba di perairan Kuching pada 18 Januari. Ketibaan OPV1 di perairan Sarawak disambut oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datuk Haji Ruji Haji Ubi yang tiba di kapal dengan menaiki helikopter AW139 dengan diiringi Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Hamid Haji Muhammad Amin serta Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Dalam Negeri Dr. Abdul Ghaffar Abu Bakar. Sebab
sebab dia boleh berada di perairan selama tempoh 21 hari tanpa mendapat ulang bekal, ya. Hanya selepas 21 hari baru dia dapat ulang bekal. Dan yang pentingnya terdapat beberapa kemudahan dan juga fasiliti. Sebagai contohnya, saya mendarat dengan helikopter FMM tadi, ingin mencuba sendiri bahawa kapal ini boleh menerima dan mendaratkan helikopter, dan tuan-tuan puan-puan saksikan sendiri. Dan itu merupakan satu kelebihan yang ada pada kapal ini untuk membolehkan sekiranya ada kecemasan ataupun ada keperluan bagi pihak FMM mencari dan menyelamat di kawasan perairan ini, maka helikopter boleh digunakan. Selain daripada dua kemudahan yang ada di kapal ini sendiri, iaitu kita ada fast interceptor craft ataupun FIC, iaitu sebuah bot yang boleh digerakkan juga, dan satu lagi RHFB pun berada di bot ini untuk membolehkan bantuan-bantuan diberikan. Alhamdulillah, dengan kerjasama semua pihak, tim daripada pasukan projek FMM, pihak syarikat, pihak Kementerian Kewangan melalui UJ, kita dapat menerimanya pada 2 hari bulan Januari dan hantar ke Kuching pada 18 hari inilah. Hari ini saya set masa saya, semalam saya sampai dan nak naik heli, especially helipad ni kita nak test, dan tuan-tuan puan-puan saksikan sendiri. Ini merupakan antara satu kapal yang penting yang saya nak sebut, yang dibuat oleh syarikat tempatan, anak-anak tempatan dan di lingkungan tempatan. Itu penting, ya. So sebenarnya kita ada kemampuan, yang penting ialah kesungguhan dan kerjasama semua pihak. Ini Harapannya, OPV1 akan dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mengawal, melindung dan menyelamat perairan negara, khususnya di Laut Cina Selatan. Perkasa Maritim melestarikan Madani. Dari Laut Cina Selatan untuk MCG Report. Terusnya kita ke rangkuman penguatkuasaan. Maritim Negeri Selangor menahan 8 individu ketika leka menangguk benih kerang serta menyita sebuah kenderaan darat di perairan Kuala Selangor 11 Januari lepas. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, nilai rampasan benih kerang termasuk kenderaan yang dirampas dianggarkan sebanyak RM74,800. Kesemua suspek ditahan sekitar jam 1.45 petang setelah gagal meloloskan diri, di mana salah seorang daripada suspek sedang menunggu di dalam kenderaan pacuan 4 roda yang diletakkan tidak jauh dari pesisir pantai. Siasatan awal mendapati 3 daripada suspek merupakan warga tempatan, manakala 5 lagi adalah warga Kemboja berusia 20 hingga 60 tahun. Pemeriksaan lanjut terhadap pacuan 4 roda tersebut menemui 8 guni berisi benih kerang serta 8 buah tangguk dan 2 buah tongkang. Semua warga asing disyaki melakukan kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Perikanan, Pemeliharaan dan Kultur Kerang 2002 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Dari Selangor kita ke Sabah. Zon Maritim Lahad Datu berjaya menahan sebuah bot enjin sangkut kerana dipercayai cuba menyelundup masuk minuman keras dan rokok ke negara ini Ahad lalu. Bot Ronda Maritim Malaysia berjaya mengesan bot itu setelah menerima maklumat kira-kira pada jam 4.50 pagi. Menurut Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komander Maritim Nik Muhammad Rizam Nik Muhammad Fauzi, suspek memecut laju ke arah daratan berdekatan setelah menyedari kehadiran bot Maritim Malaysia. Setelah adegan kejar-mengejar selama 45 minit, bot itu berjaya ditahan Maritim Malaysia, namun 2 suspek sempat terjun ke laut sebelum meloloskan diri dengan berenang ke kawasan cetek di perairan pantai berdekatan. Hasil pemeriksaan mendapati sebanyak 24 botol, 2 tin minuman keras pelbagai jenama dan 70 kotak rokok dipercayai cuba diselundup masuk dari negara jiran. Bot dan enjin sangkut yang dianggarkan bernilai RM20,000 dirampas untuk tindakan lanjut di bawah Akta Kastam 1967. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai suspek dimohon untuk tampil membantu siasatan. Padah cuba menyeludup minyak subsidi, 4 warga Indonesia ditahan Maritim Negeri Johor di perairan Tanjung Piai, Johor, Isnin lalu.
Kesemua suspek dalam lingkungan umur 33 hingga 50 tahun ditahan bersama sebuah bot kayu tanpa tanda nama di kedudukan 3.5 Batu Nautika Tenggara, Tanjung Piai. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, hasil pemeriksaan mendapati kesemua suspek tidak mempunyai pengenalan diri yang sah dan membawa sekitar 1,880 liter petrol yang diisi di dalam beberapa buah tong. Kesemua suspek bersama bot kayu yang disita dibawa ke jeti Maritim Sungai Pulai untuk siasatan lanjut di bawah Akta Imigresen 1959, Palang 63 dan Akta Kastam 1967. Seramai 27 pegawai termasuk 3 orang pensyarah dari Universiti Malaysia Terengganu UMT menerima kenaikan pangkat dalam satu majlis ringkas yang disempurnakan oleh Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Hamid Haji Muhammad Amin di Putrajaya Jumaat lalu. Majlis pemakaian pangkat pegawai penguatkuasa maritim dan pegawai lain-lain pangkat penguatkuasa maritim turut diiringi oleh Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Maritim Malaysia Tuan Muhammad Norza Mustafa. Penerima pangkat melibatkan 24 pegawai yang bertugas di Ibu Pejabat Maritim Malaysia dan Stesen Udara Maritim Subang, terdiri daripada 16 orang Lieutenant Madya Maritim yang menerima kenaikan pangkat kepada Lieutenant Maritim Grade T16, manakala 8 orang Bintara Kanan Maritim menerima kenaikan pangkat Pegawai Waran 2 Maritim Grade T10. Sementara itu, 3 orang lagi pegawai dan pensyarah dari Universiti Malaysia Terengganu menerima pangkat kehormat, iaitu Lieutenant Maritim Kehormat dan Lieutenant Madya Maritim Kehormat, didahului oleh Pengarah Pusat Kurikulum dan Citra Pelajar UMT Burhanuddin bin Muhammad Yusof Elias Muhammad. Laporan itu tadi mengakhiri MCG Report edisi kali ini. Sebarang aduan, maklumat dan insiden di laut, orang ramai boleh melaporkan ke Pusat Operasi Maritim Malaysia berhampiran anda atau MERS 999 untuk maklum balas segera. Assalamualaikum. InsyaAllah kita berjumpa lagi.